Kita tunggu lagi 5 minit kita mula. Jadi siapa yang dah ada kita present tu. Tak gugup sangat kan, tak ramai tengok kan, betul tak? So macam mana you all first week okay kan? Dah biasa kan dengan ODL semua? So far okay je. So far okay je Aina kan? Okay. Balik Kempo bulan 12 kan you all? Ha, bonda. Sekejap lagi. Jejaka idaman yang pertama masuk Umaru Sidki je. Yang lain semua tak masuk lagi. Maka Umaru kena present dulu. Jangan macam tu, tak adil lah. Kalau saya keluar balik kan. Macam tu lah, okay. Apa ni lelaki cuba mengalah sebelum juang? Apanya Marul? Orang lelaki mana boleh mengalah sebelum berjuang? Nak keluar balik pula. Hai. Okay, Alhamdulillah kita mulakan kelas kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada atuk kepada Syafiq Daniel yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Dan kita sedekahkan pada diri kita, pada ahli keluarga kita, muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Selamat petang, salam sejahtera semua. Assalamualaikum. Okay, terima kasih yang baru masuk. So far dah ada 19 orang yang masuk. Jadi untuk hari ni adalah kita nak bagi tengok, mula nak tengok you all punya bakat dari segi you bercakap secara bersungka. Bila you bercakap boleh nak kamera kena on dalam masa 2 minit ataupun kurang 2 minit tidak menjadi masalah. Tapi topik yang adalah bebas, berkaitan dengan motivasi. Apa yang you faham tentang motivasi? Motivasi ni besar. Motivasi diri, motivasi pendidikan, motivasi kerjaya, motivasi belajar, apa lagi? Motivasi sebagai adik-beradik, apa? Dia adalah tajuk bebas tapi ada input-input motivasi. Tapi kalau you all nak kaitkan dengan hadis, dengan apa, petikan Al-Quran pun tak ada masalah. Okey, dengan mana-mana quote yang you ambil pun tak ada masalah. Okey. Bunda harap kita start dengan volunteer je lah. Once you dah present, Bunda ambil attendance you all. Boleh? Jadi siapa yang nak mula dulu? Umarul tadi. Umarul ke tadi nak mula? Bukan? Sian dia Bunda. Tiba senyap. Umarul sikit. Mana dia? Ya saya Bonda. Tukar orang lain dulu tau. Kan sekarang sejuk dia. Okey. Untuk maklumat, program kerjaya kita sepatutnya minggu ni, tapi ditangguhkan sebab majikan tu kena pergi ke Perak. Bila dia pergi ke Perak tu dia macam tak seronok lah. Sebab majikan tu dekat je kat company kita Karotino, Pasir Gudang, tapi dia kena pergi Karotino Perak. Jauh lah. Jadi kita gantikan aktiviti hari ni. Bunda nak tengok talent-talent, bakat-bakat kan. Mungkin kalau kita tengok yang yang lain tu ada debat. Kalau macam di bawah Muhammad FKK tu dia ada apa tu orang cakap? Pidato. Tapi Bunda nak tengok bakat-bakat yang ada dalam kelas ni juga. Alright, siapa yang willing nak volunteer dulu? Bunda timing masa lah, kurang 2 minit, Bunda gitu. Siapa nak mula dulu? Jangan malu. Saya Bunda. Oi. Macam ni lah Hanan. Alright. Dan nama awak Umairah sama dengan anak buah Bunda. Okey. Bunda ingat ini berjemput saudari Hanan Umairah. Okey, silakan Hanan Umairah. Terangkan awak punya nama, fakulti, tajuk. Bagi kawan-kawan faham, jangan terus cakap je, tak tahu nanti kawan-kawan tak tahu tajuk. Okey, teruskan Hanan. Buka gambar buka kamera. Sorry. Dengar tak suara? Suara jelas, clear, gambar tak keluar lagi. Sekejap. Bunda, saya tak dengar suara Bunda. Bunda so kita dah biasa dalam ODL kan, duduk diam, dengar. Tak nak, sebab nanti once you graduate, mungkin pandemik ni tak ada, you kena face to face balik. Tak ada offline ni semua. Jadi cuba kembangkan you all punya bakat tu. Tengok bakat terpendam ke, tengok macam ni. Alright, go Anan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda dan kawan-kawan yang saya hormati. Nama saya Hana Umairah binti Zainuddin daripada Fakulti Kejuruteraan Awam. Hari ini saya ingin memberikan sedikit motivasi ringkas kepada kalian semua dan juga saya sendiri. Apa yang saya ingin sampaikan hari ini ialah tentang ilmu. Bagi saya ilmu tu sangat penting dan seperti ramai orang cakap, ilmu itu juga pelita hidup. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalau tanpa ilmu, kita akan mudah dipermainkan dan juga dipergunakan tanpa kita sedari. Ilmu juga bukan sahaja belajar formal dalam kelas ataupun harus pergi menuntut di sekolah ataupun universiti, tapi kita boleh dapat ilmu tu di mana-mana saja. Bahkan secara tidak formal lah, senang cakap. Melalui handphone, melalui kehidupan harian yang kadang-kadang kita tak perasan, yang tu pun kita boleh dapat ilmu. Lepas tu ilmu ni kita boleh cakap tanpa status,
tanpa kira apa status kewangan kalian, darjat kalian, itu semua penting. Seperti pesan Luqman Al-Hakim, tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, ia juga akan menjadi hartamu di saat kamu kaya. Ia juga akan menjadi perhiasanmu. Guru saya juga pernah berkata bahawa kalau kita diberi 1 juta, lama-lama kalau kita gunakan, dia akan habis. Tapi kalau kita ada ilmu, dia akan bertambah dan dia tak akan ada pertukaran yang sebati macam tu. Dan kalau dengan ilmu juga, daripada 1 juta tu boleh jadi berjuta-juta. Dekat sini boleh cakap yang ilmu tu sangat penting dan jangan cakap yang korang ni bodoh ke apa ke, sebab setiap orang berbeza kebolehan dan kebijaksanaan mereka. Dan janganlah pandang rendah kepada orang yang tak sambung belajar, orang yang macam mana nak cakap, orang yang tak berpendidikan tinggi, sebab diorang bukan je tak nak belajar, tapi kadang-kadang kita tak tahu status kewangan diorang, mungkin dah tak mampu sangat. Sebab saya jumpa pengalaman saya ramai yang tak mampu. Sebab ramai yang lagi pandai daripada saya dan kita ni sebenarnya orang yang bertuah. Sebab ramai yang lagi pandai daripada kita tapi tak dapat nak sambung belajar sebab tak ada duit. Bukan sebab tak pandai, tak ada duit. Jadilah manusia yang ketagih nakkan ilmu, tak kisah ilmu tu pasal apa pun. Kehidupan harian tu pun satu ilmu. Ilmu nak basuh baju pun ilmu juga. Jadi orang yang berfikiran dewasa dan jadikan pengalaman peribadi tu ataupun pengalaman orang yang kita dengar sebagai satu ilmu untuk kita gunakan untuk masa hadapan. Jadi itu sahaja sedikit motivasi ringkas dan perkongsian daripada saya hari ini. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Dari Wana Umairah, daripada isi tu bagus, intonasi suara pun bagus, Alhamdulillah. Okey, maksudnya ada study juga tentang ilmu. Untuk ilmu tu penting untuk semua. Okey, tepukan untuk Anan. Okey, next person. Saya. Okey, Aina Amira. Okey, go Aina. Sekejap Kamera dah on ke bonda? Saya pun tak nampak diri saya sendiri. Belum? Sekejap. Okey Aina, dah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Aina Amira binti Asmal Afendi dari Fakulti Kejuruteraan Kimia. Jadi tajuk saya hari ini adalah gagal bukan pengakhiran. Okey, kat sini saya nak tanyalah, korang semua mesti pernah gagal kan? Gagal, tak kira lah dalam apa sekalipun, pelajaran, kehidupan, mesti pernah rasa down dengan diri sendiri. Korang ada adik kecil tak kat rumah? Adik kecil, baby lagi yang baru nak berjalan. Cuba korang tengok baby kecil tu. Dia tak pernah diajar pun untuk berjalan. Mungkinlah parents, ibu bapa dia akan ajarkan untuk berjalan. Tapi once dia akan cuba, dia akan terjatuh. Bila dia jatuh, dia akan nangis. Tapi dia tak pernahnya, macam mana kita nak cakap dia tak pernah berputus asa. Lepas dia nangis, dia akan tidur. Lepas dia tidur, dia bangun, dia akan cuba lagi berjalan. Macam itulah kita. Kalau kita gagal, cubalah bangkit balik. Sebab gagal tu bukan satu pengakhiran. Gagal tu umpama satu permulaan yang baru untuk kita perbetulkan balik apa yang salah di masa lepas kita lalu. Jadi dekat sini saya nak cakap, walaupun kita gagal, tak semestinya tak ada jalan lain untuk kita lulus. Macam saya pun ada gagal juga. Walaupun dalam pelajaran ke, dalam hidup ke, saya pernah gagal. Satu masa dulu saya sangat-sangat gagal dalam hidup saya. Saya dah ambil satu jalan yang sangat salah. Tapi dengan kegagalan tu, dia jadi satu pengajaran untuk diri saya bangkit balik. Jadi diri saya yang sekarang, yang lebih yakin, yang boleh bercakap dengan orang, yang boleh jadi seorang yang sangat berjaya. Rumusannya kat sini, kegagalan tu adalah satu permulaan untuk kita ubah balik semua benda. Betulkan balik langkah kita untuk menuju kehidupan kita yang lebih cerah. Jadi itu je daripada saya. Terima kasih.
Okay, Alhamdulillah. Thank you Aina Amira. Amboi. Mukadimah dia kemain okey. Dah bagus sangat tu. Sekali isi sikit sangat Jan. Tapi dari segi suara bagus. Isi tu pada persembahan pun benda tengok bila cakap tu bagus. Sebab kalau tengok intro tu ada mukadimah dia. Nanti kalau nampak lah kalau polish tu memang bagus lah. So dalam keadaan baik. Okay, thank you Aina. Thank you Aina. Okay, seterusnya siapa yang ni? Bonda siapa yang present Bonda terus tick attendant. Okay, go. Siapa lagi? Saya nak try boleh? Okay, try yang. Okay, Rashida Utama Nana. Okay, go. Sekejap. Saya buka cam kejap. Saya rasa saya tak boleh buka cam. Screen saya tak boleh. Okay, tak. Alamak, sekejap. Tu ada baby shark dudu belakang. Sekejap boleh, maaf. Sekejap. Nak saya tukar ke? Tak payah, boleh je. Cuma kamera turunkan sikit, nanti macam Hana nanti nampak how gini je. Tak nampak Okay. muka. Nampak tak benda muka saya? Okay, dah nampak dah. Okay, nervous pula. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ucapan saya macam formal sikit benda, maaf. Boleh. Dia kalau kita bagi motivasi talk ni kadang-kadang ada orang formal, ada orang ada wow factor, ada orang macam humor. Ikutlah ikut Yon. Bunda nak tengok. Okay, saya boleh? Dia tak nak letak guideline. Bunda nak tengok you punya bakat dulu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashidah Nurjana dan saya ingin memberi ucapan tentang motivasi adalah dalam diri kita semua. Pertama sekali, melalui kefahaman saya, motivasi adalah satu pemberi semangat untuk kita terus konsisten melakukan sesuatu perkara atau untuk tidak putus asa dalam melakukan perkara itu. Ada yang perlukan motivasi untuk belajar, bekerja, memulakan perniagaan atau teruskan hidup. Saya yakin kita semua ada beberapa masa dalam hidup kita yang kita akan hilang motivasi dalam diri kita dan putus asa untuk meneruskan sesuatu perkara itu. Walaupun saya baru berusia 19 tahun, saya juga pernah merasakan kehilangan motivasi. Berarti di sini, walau pengajar sekalipun merasakan perkara yang sama. Sebab itu adalah antara cabaran yang perlu kita lalui dalam hidup kita. Bila hal sebegini berlaku, orang sekeliling kita juga memainkan peranan yang penting untuk membantu kita mencari motivasi dalam diri kita. Kadang-kadang ianya bukanlah satu perjalanan yang mudah. Mungkin kita perlukan bimbingan seolah-olah kita bermula daripada kosong dan tiada hala tuju. Tetapi perlahan-lahan kita boleh cuba untuk bantu diri kita untuk bangun semula. Memula dengan cuba menukar gaya kehidupan kita seperti pembangkanan, aktiviti seharian dan pergaulan kita. Saya faham di sini kebanyakan orang apabila mereka mula hilang motivasi, mereka akan lebih cenderung untuk melibatkan diri mereka dalam aktiviti yang negatif atau boleh kita panggil di sini risky behaviour. Iaitu di mana satu keadaan apabila seseorang berada di dalam tekanan, mereka cenderung untuk melakukan aktiviti yang sangat membahayakan tanpa mengambil kira apa consequences ataupun kesan yang akan berlaku terhadap diri mereka selepas itu. Seperti pengambilan dadah, seks bebas tanpa perlindungan dan aktiviti-aktiviti membahaya di media sosial. Kerana itulah, kita juga sebagai kenalan atau orang sekeliling mereka perlu memberikan dorongan dan nasihat agar mereka dapat bangkit daripada kegelapan mereka dan dapat mencari motivasi dan asal diri mereka semula. Semoga ucapan saya ini dapat memberi sedikit manfaat kepada kita hari ini. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Alright, thank you so much. Okay, kandidat kita yang ketiga, Alhamdulillah. Pengenalan yang baik, intro yang baik, ada moral. Ada moral kan? Macam Hanan ada moral, Aina pun ada moral, okay, Rashidah pun ada moral. Maksudnya ada moral of story daripada motivasi tu. Jadi Alhamdulillah, tanya ada yang bestnya Rashidah ada nilai dan pengajaran kan? Nilai dan pengajaran. Maaf lah Bonda gagap sikit. Saya darah gemuruh. Tak apa, darah gemuruh tu bagus. Tapi lama-lama nanti polis dia hilang darah gemuruh. Alright.
Mungkin dalam gemuruh lah sebab first kan dalam kelas ni. Kan? Sebelum ni kelas B kan Rashida? Suni kelas B. So ni kawan-kawan baru, mesti dah garang gemuruh. Alright. Thank you so much. Okay. Next. Siapa? Thank you Rashida. Siapakah seterusnya? Dah tak ada volunteer dah? Siapa nak seterusnya? Tak ada? Nak boleh sebut nama? Okay, Adam Rabili dah ready. Adam Rabili. Ya Bunda. Dah ready dah? Oh saya. Boleh. Bunda saya punya macam berbual-bual lepak itu boleh tak? Boleh? Maksudnya motivasi dalam bentuk macam apa? Wow factor, ada humor lah. Dia ada kreativiti. Dia macam santai lah, macam berbual dengan member. Okay lah, ikut kreativiti diri sendiri. Okay. That's your talent. Okay. Let's watch your talent. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Adam Rabili bin Sarin. Hari ni nak sembang sikit lah pasal malas dan rajin. As a student ni memang kita tahu lah, kita ni memang malas gila lah. Lagi umur-umur macam kita kan, malas gila lah. Tapi di sebalik malas tu sebenarnya apa kan? Ni. Okay, kita semua kan nak berjaya betul tak dalam kehidupan. Macam kita nak kereta besar, rumah besar semua. Tapi kita tak nak usaha tu, betul tak? Kebanyakan orang dia rasa macam malas tau. Lepas tu rasa sakit bila buat kerja. Rasa penat. Tapi kita nak semua benda. Sama juga macam student kan. Kita nak fall flat, kita nak dekan. Tapi usaha tu tak ada. Instead of macam kita belajar atau ulang kaji, kita buat apa? Kita procrastinate. Kita macam buang masa lah. Main game, tidur, main phone. And pelajaran tu tinggal. And akhirnya kita tak dapat lah fall flat tu. Bak kata pepatah, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Tentu. Selain macam student tu, sama juga macam fitness tau. Macam kalau kita nampak orang sadar kan, macam sadar siap dia. Bukannya kita hari ni dia buat, besok terus sadar. Kita memang nampak orang tu sadar, tapi kita tak nampak pengorbanan dia dan journey dia untuk mencapai kesaduan tu. Macam tu. And lagi satu, fitness dan juga orang-orang yang berjaya. Contoh macam Steve Jobs tu. Steve Jobs ni dia owner Apple. Kita memang nampak Apple gila, company besar gila kot kan. Tapi tahu tak sebenarnya dia start daripada garage kat rumah dia je. Garage kat rumah dia start. So bermakna orang berjaya ni dia memang start daripada bawah. Memang daripada bawah and dia build up sampailah dia berjaya. Sekarang tengok Apple. Sekarang dia jadi multi-billion company. Antara company yang terbesar di dunia. Yang kita pegang ni, phone kita pun sekarang ni Apple. Korang ni lah. Phone Apple. So in conclusion, nak berjaya tu, kita kena lawan malas tu. Malas ni adalah musuh nombor 1 untuk kita berjaya. Orang yang pandai, kalau malas, hancur. Orang yang pandai, tak pergi kelas, lepas tu tak belajar, lama-lama dia jadi tak pandai, betul tak? So, nak berjaya ni memang kena lawan lah malas tu. Macam tu. So, saya rasa itu saja daripada saya. Nasihat daripada hamba Allah ni. So, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Malas dan rajin kan. Alhamdulillah, topik yang menarik. So far Adam berjaya buka satu insight. Celik akal kepada audien bila you present tu. Malas. Okay, tapi nak sesuatu tapi malas. Jadi dari segi topik pengenalan isi tu menarik, baik, isi yang padat. Okay, alhamdulillah, rambut memang cantik. Awak tak buat apa-apa pun dia dah memang ada sense of humor. Bila orang rambut kembang-kembang tu belum lagi ada angin kan.
Intonasi suara tu bagus, bahasa badan pun bagus, and then eye contact pun good. Thank you so Right. much. Alright. Alright, Terima kasih Wanda. sama. Okay, next. Next. Adam kenapa boleh? Turun left. Sikap pergi potong rambut apa? Okay, seterusnya siapa? Lepas ni, lepas Bonda sebut you all kena sebut nama kawan yang you all nak suruh present tau. Alright. Okay, seterusnya Zafri Hakim. Zafri Hakim ada tak? Hello, Wanda. Assalamualaikum. Salam, are you ready? Boleh je. Alright, go. Buka gambar. Tapi takut lain tak pergi kan Wanda. Okay je. Buka gambar. Okay ni jelas dan nyata ni, okay je. Jelas dan nyata. Tak bagi. Nak pergi. Hello, Wanda dengar ke? Dengar jelas. Okay, jap. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zafri bawa sikit nanti tak nampak. tajuk Zafri, Allah Akbar. Zafri. Nanti nampak rambut je. Tu rambut mahal tu, Ya, rambut tak. Korea tu. Tunjuk. Takut kau. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada petang ni saya nak just berkongsi lah tentang tajuk saya pada petang ni berani ambil risiko untuk berjaya. Okay, dalam selalu kalau macam kat U kan mesti kita bila first time masuk U ni kadang-kadang kita akan rasa gementar. Lagi-lagi first time face to face, lepas tu jumpa lecturer, exam pun dekat U face to face. Selalu macam online kita berani sikit kan sebab tak payah open camera semua. Tapi bila dekat U ni kita kena open camera. So kat situ kadang seseorang boleh rasa takut, rasa gementar. Sebab yalah face to face kan. Kadang tu penat. Sebab yalah blok college dengan fakulti jauh kan. So bila nak menuntut ilmu tu penat lah, jauh, baik mengeluh semua. Tapi sebab nak berjaya kan, kita kena ambil risiko juga untuk lakukan sesuatu perkara tu. Sekejap apa dia? Lupa skrip ke apa si Zafri ni? Ambil. Okay, sementara kita tunggu Zafri tu dia ambil apa dah? Hello. Okay, kita kena ada part isi, persembahan. Kalau nak sambil-sambil main gitar pun boleh. Ada elemen motivasi, personality sekali. Okay lah. Alright? Okay lah, saya sambung balik tentang ambil risiko untuk berjaya kan. Contoh kita boleh ambil contoh daripada macam cerita daripada Harry Potter. Harry Potter dia nak keluarkan cerita tu bukannya sekali buat tu terus berjaya. Dia buat 17 kali dia buat cerita tu baru berjaya untuk baru orang terima dengan cerita yang dia buat tu. So sebab bila dah ambil risiko kan buat yalah 17 kali, banyak tu buat. Lagipun Harry Potter banyak sangat episod dia kan. Tengok sekarang orang kenal dia pun terkenal semua. Cerita tu terkenal semua. So macam nak berjaya ni tak boleh lah sekali buat tu terus macam ni. Kita nak berjaya bukannya terus buat tu terus berjaya.
bila nak buat sesuatu benda tu mesti ada kegagalan. Mesti kita kena ready. Kena ambil risiko. Nak berjaya kena set mindset mesti akan ada gagal satu benda baru masa akan datang akan berjaya. Sebab itulah kalau nak berjaya ni tak boleh banyak mengeluh. Tak boleh banyak bagi alasan. Mindset tu kena betul-betul kuat. Gagal sekali tak bermakna gagal selamanya. So kita kenalah kena trust the process lah dengan apa yang kita lakukan tu. So insyaAllah bila berani tu, usaha tu ada, berjaya tu akan datang. Maybe benda tu ambil masa tapi walaupun ambil masa, insyaAllah benda tu tetap akan ada. Berjaya tu tetap akan datang. Sebab usaha ni dia tak pernah mengkhianati hasil. Macam tu lah benda. So tu je kot apa yang saya nak cakap sekarang. Sekian, terima kasih. Alright, thank you so much Zafri. Okay, ada tajuknya, penerangan tajuk pun ada. Maksudnya berani mengambil risiko untuk berjaya. Maksudnya kalau kat situ ada insight juga celik akal kan. Contohnya dia bagi contoh reporter lah. And then berapa banyak yang penulis ambil inisiatif kan untuk propose, di mana sebenarnya memang banyaklah orang kata pembikin drama tak percaya, director tak percaya dia, tapi once dia berjaya orang akan buka mata. So far dari segi Zafri, kreativiti tu ada. Okay, eye contact personality bagus tapi nampak macam pemalu. Pemalu, nak tengok depan, nak tengok kawan-kawan macam malu sikit, tengok kiri, tengok kanan, tengok atas. Tapi tak ada masalah. Nanti boleh tengok balik muka-muka you all dalam YouTube nanti Alright. Thank you so much. Okay, Zafri, pick one name. Zafri? Saya ambil Akmali. Okay, thank you. Mak benda. Siapa? Akmal Ali. Okay, silakan Akmal Ali. Mana Akmal Ali? Ya, saya benda. Saya pakai Zafri punya telefon. Lain saya tak kuat. Okay, korang memang tengah bergentil-gentil dalam bilik yang sama Sebab internet dia yang paling kuat. Okay. Bukan Allah. macam bilik UiTM je. Ya. Bukan wifi semua boleh dapat ke? Tak sampai dalam bilik benda. Yang belakang-belakang tu kalau alang-alang nak jadi backup singer boleh. Dia macam Backup singer ya. Ni Adam benda. presenter kan. Adam nak buka gitar. Okay, dia macam ada satu bunyi. Taklah kreativiti masing-masing. Terus Akmal. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmaluddin Ma'adi dan hari ini saya ingin memberi sedikit motivasi bertajuk percaya kepada diri. Boleh benda? Tanya jawapan kat orang ke? Percaya kat diri awak sendiri, tak payah tanya orang. Nervous benda. Tiba-tiba member panggil benda. Kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Awak je, diri awak je. Tak payah tengok si lain-lain tu. Tak payah tengok gambut kembang, gambut belah tepi tu, tak payah. Tengok awak je. Sekejap benda. Ya Allah, hai berkurang senda dia dalam bilik tu. Okay, yang lain-lain ready Bila kita start, pertama kita tahu intro tu kita tengok personality tau. Bila kita present tu personality kita macam mana, melakar kat personality. And then kedua tu kita tengok isi kita apa. Bila kita nak kembangkan kita ada personality, maksud benda kalau kita dah ready, cantik apa semua, bila kita present kena ada isi. Isi tu kita you kembangkan lah. Isi tu dari sudut pengenalan,
explanation dia. Jadi penutup, senang. Pengenal, isi, penutup. And then dekat situ lah nampak persembahan presentation you tu bagus ke tak, apa ke tak. And then kalau you ada nak pakai muzik ke apa ke, tak ada masalah. Mungkin ada kawan nak bukakan play muzik sedih ke, muzik gembira ke, okay. Jadi kalau macam elemen motivasi tu pula macam mana kita kaitkan? Wow factor macam mana? Contohnya aku, dia memang ada intonasi yang beza-beza. Nak intonasi ke, nak pantun ke, ni bebas. Bunda nak tengok bakat masing-masing. Alright, Akmal ready dah belum? Boleh lah bunda. Saya cakap santai-santai secara spontan lah bunda. Awak boleh je cakap macam siagap tu, okey je. Boleh. Okay, go. 2 minit daripada sekarang. 2 minit daripada sekarang. Ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dah kenalkan diri. Ya Allah. Okay, hari ni saya ingin bercakap tentang percaya kepada diri kita. Pada masa ni lah senang kita, majoriti daripada kita remaja zaman sekarang lah, dia senang selalu fikir tentang apa pandangan orang terhadap dia sendiri. So dia senang mudah terpengaruh dengan rakan-rakan bila dia bila dia dipuji. Contohlah macam bila dia bergaul-gaul dengan rakan-rakan yang kurang baik lah. Macam orang yang hisap vape, hisap rokok, nanti member dia akan ajak dia untuk hisap. Lepas tu bila dia cuba, dia cakap bagus, hebatlah kau hisap rokok, hisap vape, bagus lah. So dia rasa diri dia tak percaya diri. So bila orang cakap macam tu, dia terasa dia tu macam, buat macam ni, orang puji aku bila aku buat macam ni, orang suka aku bila aku buat macam ni. So benda tu akan menyebabkan diri kita mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif bila kita tersilap campur dengan orang. Jadi bila itu berlaku, mulalah kita ikut kawan-kawan yang teruk. Bila diajak ponteng sekolah, kita akan mudah terpengaruh. Kita diajak ponteng kelas, diajak orang kata fly diajak fly, keluar dari keluar kampus malam-malam, cari-cari keluar. Dia cakap, hebatlah kau, berani kau. Lepas tu dia rasa bangga. Dia rasa, sebab dia tak percaya kepada diri dia sendiri, dia rasa bila orang puji baru dia macam, bagus aku buat macam ni. Bila dia dah lama-lama jadi macam tu, dia dah terbiasa. So dia akan rasa macam perkara yang jahat itu sentiasa akan dipuji. So itu adalah benda yang tak baik bila kita tidak percaya kepada diri kita sendiri. Contohnya bila kita percaya kepada diri kita sendiri, kita tak akan mengambil kisah tentang apa orang yang pandang. Biarlah bila kita pergi masjid, orang nak kata kita ni acah-acah alim, tak apa, biarlah. Yang penting kita percaya kepada diri kita sendiri. Kita rasa kita tak perlulah fikir apa yang orang kata, sebab kita tak boleh puaskan semua hati orang. Sebab orang lain berbeza pandangan. So kita buatlah apa yang kita rasa terbaik untuk diri kita, dan janganlah kita mengambil pandangan orang tu secara bulat-bulat. Kalau dia tegur kita, kalau dia cakap buruk tentang kita, kita ambil itu sebagai pengajaran. Kita muhasabah diri. Janganlah kita kita janganlah ambil serius sangat, tapi janganlah mengindahkan apa pandangan orang lain tu. Jadi itu, kita akan menjadi orang yang lebih baik, dan insyaAllah kita tidak akan terjerumus dalam perkara-perkara yang buruk. Okey bunda, saya rasa itu saja dari saya. Cukup ke bunda 2 minit? Lebih dah. Lebih dah, Alhamdulillah. 4 minit dah awak, 4 minit. 4 minit. Bila dia bagi, kadang-kadang nak rasa nak bercakap tu tak ada, tapi bila pertengahan tu dah nampak DC. Betul. Awal-awal video tu kurang. Mungkin sebab kawan tu duk tu mengacau tu belakang tu sengaja. Betul bunda. Tapi yang menariknya ada perwatakan yang menarik dan unsur humor lah. Okay. Zafi pick perempuan pula. Zafi? Akmal, sorry. Akmal pick perempuan pula, sorry. Aisyah Atirah.
Okay, Aisyah Atira seterusnya. Thank you Akmal. Terima kasih Bonda. Aisyah Atira. Assalamualaikum Bonda. Salam. Okay, buka gambar. Terus. Bonda, saya tak boleh buka kamera. Lain Okay. Okay, go Aisyah. Aisyah namanya. Aisyah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Atira binti Abdullah. Tajuk yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah 5 tips untuk berjaya. Motivasi itu sendiri, maksud dia adalah salah satu resepi untuk berjaya, kunci kejayaan, matlamat dan impian semua orang. Tapi ada setengah daripada kita ni, dia bersemangat untuk waktu yang singkat sahaja, untuk beberapa hari atau beberapa jam, kemudian hilang motivasi, terus lupa apa yang dia nak capai. So pada hari ini saya akan kongsikan 5 tip motivasi untuk kita berjaya dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita perlulah kenali potensi diri. Dalam setiap usaha yang kita lakukan, pastikan kita sedar yang kita juga berpotensi untuk mencapai matlamat kita sendiri. Yang kedua, kita perlu berkeinginan kuat. Sebab motivasi yang kuat ni, dia hadir hasil daripada keinginan kita yang kuat dan luar biasa. Kita mestilah mempunyai keinginan yang kuat sebagai pemangkin untuk menempuh apa jua situasi sulit yang kita akan lalui pada masa akan datang. Dia seumpama perangsang untuk kita mengorak langkah bila kita rasa kita dah tak mampu nak melangkah. Bila kita berfikir bahawa keinginan kita ni dah hilang, kita kena tengok balik impian dan matlamat kita sebelum ni. Apa yang kita nak. So kita boleh terus capailah kejayaan tu. Yang ketiga, kita mesti tahu arah tujuan kita. Tak ada lagi kata-kata semangat yang dapat bantu kita kalau kita tak tahu tujuan kita melakukan satu usaha tu. Sebab tu kita kena tahu dan kita kena pasti tujuan kita dengan jelas dan kita perlu tetapkan sasaran kita. Sebab bila kita ada tujuan yang jelas, dia jadikan salah satu sumber inspirasi terbaik tau. Sebagai untuk menghadapi kesulitan di kemudian hari. Yang keempat, kita perlulah berani menempuh cabaran. Kebanyakan orang gagal masa peringkat ni sebab bila kita dah berjaya tempuh beberapa cabaran sebelum ni, diorang akan berhenti mengejar kejayaan sebab macam tu lah. So bila kita berhadapan dengan situasi macam ni, kita mesti fokuskan pemikiran kita untuk teruskan langkah ke hadapan. Kita jangan fikir macam mana nak selesaikan cabaran yang akan datang, tapi kita perlu fokus untuk mengambil langkah yang seterusnya. Dan yang terakhir, kita perlu hapuskan kisah silam. Nak atau tak nak, kalau kita nak kekal bermotivasi, kita perlu padamkan kisah silam kita yang pernah kita lalui dulu. Sebab pemusnah motivasi paling bahaya adalah kisah silam kita sendiri. So ini adalah 5 cara untuk kita kekalkan motivasi diri dan kita perlu mula praktikkan sebaik mungkin untuk kita capai matlamat kita dalam hidup. Sekian, terima kasih. Alright, Alhamdulillah. Thank you Aisyah Atira. Okay, walaupun tak tapi sayangnya tak dapat tengok muka. Dari segi penterjemahan isi tu memang menarik sebab kita nampak elemen-elemen motivasi. Bila dia bagi 5 tips tu memang ada 5 tips yang terbaik. Jadi rakan-rakan boleh dengarlah menilai motivasi yang 5 tu apa, macam mana nak praktik hari ni. Alright, thank you Aisyah. Aisyah pilih lelaki pula. Saya pilih Muhammad Danish. Okay, Danish. Danish ada?
Muhammad Danish. Assalamualaikum. Bonda dengar ke? Okey dengar. Okey, thank you Aisyah. Okey, terus Danish. Nak saya buka kamera ke saya? Saya pula. Awak jangan bagi alasan lain juga. Buka dekat gambar. Saya baru nak bagi alasan tu Bonda. Internet pun slow kat sini. Cuba dulu. Assalamualaikum Bonda. Dengar? Nampak? Dengar. Jelas. Okey, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri saya Muhammad Danish bin Muhammad Farid. Pelajar Fakulti Kejuruteraan Awam. Pada masa sekarang saya berada di kampus. Di petang yang agak nyaman ni, mungkin ramai yang mengantuk. Jadi saya pun dalam keadaan yang sama, mengantuk. Sama-sama kita mengantuk, jadi harap semua tak tertidur lah masa saya tengah nak bagi ucapan ni. Okey lah, saya start dengan saya beritahu tajuk. Tapi sebenarnya tajuk tak penting pun untuk bila kita nak bagi ucapan ni, sebab poin yang diberi itu adalah sesuatu yang perlu kita take note. So semuanya berkaitan dengan mindset kita sendiri. Untuk apa? Ya, untuk kita berjaya. Contohnya seperti mindset kita nak dapat 4 flat. Tapi 4 flat macam mana kita nak dapat? Adakah 4 flat yang menyebabkan kita berjaya sampai ke alam pekerjaan atau 4 flat kat sini je? Macam tu. So kalau kita nak berjaya terus sehingga sampai mati lah senang cerita. Kalau nak berjaya terus, kita mesti ada mindset yang tinggi untuk aku belajar ni agar dapat berjaya untuk naikkan keluarga aku, untuk tidak hanya kat sini saja. Jadi kita punya cara belajar, cara kita nak hafal semua tu akan jadi berbeza. Contoh lain macam senang cerita lah. Ada botol ni. Rasanya semua akan nampak botol ni kosong. Tak, sebenarnya botol ni belum diisi. So tu maknanya bila kita fikir secara positif benda tersebut, so benda tu akan jadi lebih mudah untuk sukses daripada kita fikir secara sebaliknya. Kalau kita fikir botol tu kosong, so kita macam buang lah. Tak payah buat apa-apa, buang lah. Tapi kalau kita fikir botol tu belum diisi, so kita akan cari masak air, isi. So macam tu lah. Contoh lain macam saya sendiri. Saya suka main game. Jadi kalau saya nak main game pun, saya tak nak kalah. Sebab saya start untuk belajar main game. Sebab main game kena belajar. Bukan semua benda, bukan main game tu sia-sia sebenarnya. Sebab daripada main game tu kita boleh fikir sendiri yang banyak buka mata kita untuk belajar. Contohnya macam tak pandai bahasa Inggeris, tiba-tiba tahu bahasa Inggeris. Buat apa? Oh saya main game, tak tahu bahasa ni, research lah. Punya macam ni. Macam tu lah. Jadi untuk kita berjaya, mindset kita perlu dibetulkan dan sentiasa berfikir ke arah positif tanpa menjatuhkan benda-benda yang menyebabkan untuk kita berjaya tersebut. Sekian daripada saja. Billahi taufiq wa hidayah wa ciao. Assalamualaikum. Terima kasih. Okay, kalau boleh tengok dari segi Danish punya isi tu isi lah. Isi tu kita nampak ada nilai dan pengajaran lah kan, mindset. Nilai pengajaran tu ada, kreativiti juga, dia melontarkan penceritaan tu pun ada. Yang bahasa badan kita nampak ada dan eye contact pun good. Okay, Alhamdulillah. Congratulations, perwatakan yang menarik. Okay Danish, boleh nak tanya apa yang bunyi crack krok bilik awak tu? UiTM dia bagi saya kipas macam ni benda.
Isi dekat aduan. Tahu kan aduan? Tahu. Dah bagi tahu. Menunggu masa. Aduan kena isi kan, jatuh kipas tak pasal je kan. Saya dengan rela hatinya kalau jatuh. Macam tu isi aduan. Dah isi ke belum? Banyak benda. Dah. Okay. Dah report dah. Okay. So you pick one name, perempuan pula, selang-selang. Perempuan saya pick apa dia ni? Atika Azam. Okay, ada tak Atika Azam? Atika. Apa nama Atika Azam? Saya ke? Atika? Yelah saya rasa saya baca kat situ tulis nama. Ayu Atika ke? Oh, Ayu Atika. Oh, okey. Atika Azam. Dia pilih Atika Azam. Saya. Yang ni Nur Ayu Atika. Nama dia sama. Okay, terus Atika. Thank you, Danish. Tak. Sekejap pun dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat petang. Nama saya Nur Ayu Atika binti Muhammad Azam. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah ucapan saya yang bertajuk motivasi diri untuk berjaya. Okey, kalau kita nak berjaya ni, kita kena berlapang dada dan tak boleh dengki atau busuk hati dengan orang. Kalau kita nampak orang tu lebih daripada kita kena usaha untuk kita kejar dia, untuk jadi macam dia. Lepas tu kita tak boleh lah nak jatuhkan dia, nak turunkan dia. Kita kena yelah sebab kita nak jadi orang yang berjaya, so kita kena simpan rasa nak jadi macam orang tu, nak jadi berjaya macam dia. So dalam hidup ni kita kena tahu arah tuju hidup kita lah. Kita nak buat apa matlamat hidup kita, kita nak capai apa dalam hidup. So dalam hidup ni kan akan ada macam-macam cabaran. So kita kena berani menghadapi cabaran kita. Walaupun sesusah mana pun cabaran tu, kita kena sentiasa bersemangat lah untuk mengharungi cabaran tu. Lepas tu kita kena tanam azam dalam diri. Kita kena tanam azam dalam diri supaya kita ada keinginan yang kuat. Kita tahu kita nak jadi apa dekat masa depan kita nak masa depan yang cerah. So kita kena ada hala tuju diri. Lepas tu selain tu, kalau kita nak berjaya ni juga, kita tak boleh tengok kita punya past, kita punya masa silam. Walaupun kita dah gagal dekat masa silam kita kena berusaha, kita kena lupakan masa silam kita dan kita kena move on. Kita kena melangkah ke depan lah. Sebab kadang kalau kita ingat masa silam ni, nanti dia boleh buat kita jadi down dan kita tak boleh nak fokus dekat apa yang kita nak tuju. So kita kena move on lah dengan apa yang dah jadi, yang lepas tu. Boleh jadi apa yang kita buat pada masa silam tu, kita orang yang teruk pada masa dulu, boleh jadi pada masa akan datang kita boleh berjaya. Macam tu. Jadi ada banyaklah cara untuk kita memotivasikan diri untuk menjadi orang yang berjaya. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Cukup 2 minit kan? Lebih juga tu Atika. Okay, thank you so much Atika Azam. Kalau boleh tengok pakaian kemas, formal, alhamdulillah, comel. Okay, ada tentang tajuk. Jadi macam mana motivasi diri untuk berjaya, kita nampak ada eye contact, ada hubungan mata dengan audien. Yang cute ni ada humor lah. Walaupun dia tak buat humor tapi dia macam malu-malu tu semua. Ada humor. Okay, Atika pick one name. Atika? Okay. Nurul Uzma. Nurul Uzma, okay. Nak jemput kawan dia. Okay, go Nurul Uzma.
Thank you Atika. Okay, go Nurul Uzma. 2 minutes. Assalamualaikum Bonda. Dengar tak? Dengar? Jelas? Sorry Okay. lah, suara penat baru bangun. Oh, lupa ingat lupa Makan lambat tadi. ingat lupa bergenang-genang tadi. Okay. Okay Uzma. Okay, hari ni saya nak berikan sepatah dua kata tentang motivasi. Tentang mencari motivasi. Motivasi ni pendek. Maksudnya pendeknya macam semangat lah. So kalau tak bermotivasi, tak bersemangat. Motivasi ni dia boleh datang dalam dua bentuk, sama ada dalam diri sendiri dan orang sekeliling kita. Contoh motivasi dari diri sendiri adalah rasa ingin mendapatkan kejayaan, rasa ingin mendapatkan kemenangan, macam itulah. Dan contoh motivasi daripada sekeliling orang luar, contohnya ibu bapa, dari kawan-kawan, adik-beradik dan sebagainya. Orang yang susah untuk mendapatkan motivasi dari diri kena usaha untuk mendapatkan motivasi dari luar. Contohnya berkawan dengan rakan-rakan yang suka belajar, suka membuat sesuatu yang bermotivasi lah. Sebab kalau kita sendiri tak boleh nak adakan motivasi untuk diri kita, takkan kita nak biar je kan, macam kita tak usaha nak cari. So kalau macam kita duduk dengan rakan-rakan yang ada motivasi, benda tu akan macam transfer kat kita. Kita akan auto, bila kita nampak dia study je, kita akan auto rasa macam semangat juga nak study. Bila kita nampak dia dapat markah tinggi, dia antara rakan-rakan dalam kelas tu ramai-ramai dapat markah yang terbaik, pointer yang terbaik, so kita akan auto rasa macam, oh aku pun nak macam tu. So itulah, motivasi ni tak semestinya datang sendiri, kita kena cari juga. Itu je benda. Alright. Okay, thank you Uzma. Jadi soalan Uzma adalah motivasi luaran. Okay, kalau kita tengok kita ada kehidupan kita ada motivasi dalaman, motivasi luaran. Okay, contoh kalau Uzma ni tertidur terlambat bangun. Tengok kawan-kawan yang cepat bangun tu yang mana? Itulah motivasi luaran yang attract kita kan. Okay, Alhamdulillah daripada Uzma, pengenalan isi bagus, personality menarik, and then ada humor sikit. Okay, Alhamdulillah. Eye contact pun bagus. Alright, Uzma pilih one name. Saya nak saya pilih Nurliana. Okay, Nurliana. Terus Nurliana. Assalamualaikum. Pakai mic sama ke apa? Oh tak. Ya. Lain tapi satu bilik Okay, Liana. Go. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliana binti Amran dan hari ini saya akan membincangkan tentang betapa pentingnya kekeluargaan dalam kehidupan seharian kita. Dalam satu hari yang panjang, tanpa kita sedar, keluarga merupakan sebagai salah satu semangat untuk kita berjaya. Ayah, ibu, kakak dan adik ini adalah orang yang mengerti bagaimana sisi baik kita sama ada perangai kita macam mana lah. Segala kelebihan dan kekurangan kita semestinya difahami secara baik oleh mereka. Hal ini kerana keluarga merupakan orang pertama yang lihat kita sebagai seorang manusia, sebab ibu kita yang lahirkan kita. So, diorang dah kenal kita sejak hari pertama kita dekat dunia ni. Kadang-kadang walaupun hubungan kekeluargaan kita tak baik, tapi percayalah, diorang lah yang akan memberi kebahagiaan kepada kita. Diorang lah yang akan support kita kalau kita jatuh, bangun. Diorang lah yang akan sentiasa ada dekat belakang kita. So dengan ini, saya sarankan kita sebagai remaja yang baru berusia 19 tahun ni haruslah sentiasa mendengar
kata ibu bapa dan menjaga hubungan baik keluarga. Selain itu, mengapa kita kena menjaga hubungan baik ni? Hal ini kerana sejauh mana kita pergi daripada keluarga, kita akan kembali juga pada keluarga kita. Kerana air yang dicincang tidak akan putus. Dengan keluarga lah kita akan mendapat segala kasih sayang tanpa kita mengemis. Betul tak? Kita akan sentiasa dapat kasih sayang daripada diorang. Walaupun macam kita tak nampak, tapi percayalah ibu bapa sentiasa menyayangi anak diorang. So macam kalau kita bercinta kan, kadang-kadang boyfriend kita macam nak bagi attention tu, macam rasa sayang tu macam susah sikit kan. Tapi bila dengan family, kita akan dapat sepenuhnya dengan mereka. So itulah topik saya hari ni. Kita kena jaga kita punya hubungan keluarga dengan sangat baik. Dari keluarga lah kita boleh berjaya. Betul. Okay, thank you so much Noliana. Maksudnya terapi kekeluargaan dari sudut motivasi yang beliau sampaikan adalah macam mana kita bonding time, trust our family, dan juga nilai-nilai motivasi kat rakan-rakan. Kalau kadang kita percaya teman pasangan kita bercinta lah, contohnya boyfriend, girlfriend kan. Tapi kena ingat nilai pengajaran dia adalah keluarga yang paling utama. Okay? Betul. Alright. Okay Liana, pick one name. Saya pick kawan saya. Maisara. Okay, thank you Liana. Go Maisara. Alright, Assalamualaikum Bonda. Salam. Okay, saya start Okay, go. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Maisara binti Muhammad Yusof. So hari ini saya akan tajuk motivasi saya merupakan rahsia pelajar cemerlang. Which is apa yang saya telah senaraikan ada 3. Setiap pelajar cemerlang, walaupun bukan saja pelajar sebenarnya, bukan dalam pelajaran sahaja sebenarnya, dalam pekerjaan pun kita nak cemerlang, betul tak? So firstly, apa yang kita kena buat untuk jadi orang yang cemerlang? Kita kena motivate diri sendiri. Macam yang korang cakap tadi, motivasi diri sendiri tu sangat penting. Kita bangun pagi, kita motivate diri sendiri. Kita tukar mindset kita. Okay, this time aku nak deanlist. Itu antara sebab kita bangun hari ni and okay. Kat mana tadi? Kita motivate diri sendiri, betul tak? Kita bangun hari ini tadi. Kita bangun. Okay. Kita bangun hari ini adalah untuk kita bangun hari ni, kita belajar hari ni untuk dapatkan deanlist. Okay. Sekejap Okay, macam mana kita nak motivate di sini? Macam saya cakap tadi lah, tukar mindset. Bukan kita just berangan-angan nak deanlist tapi tak belajar pun. Macam tu. So, kita kena ada matlamat yang jelas. Hari-hari kita kena ada matlamat diri sendiri. Untuk apa? Untuk diri sendiri. Untuk kita kena fikir family kita. Betul tak? So, untuk cemerlang ni bukan sekadar untuk diri sendiri tapi untuk orang sekeliling kita. So next, untuk jadi seorang yang cemerlang ni, kita kena tahu juga ciri-ciri pelajar yang cemerlang. So macam yang kita tahu, pelajar yang cemerlang ni juga hormat ibu bapa. Tanpa restu ibu bapa tu, tanpa doa ibu bapa kita tak, mungkin kita sekarang kita tak ada dekat universiti sekarang. Sebab kita ada kat sini sebab doa diorang juga. If family tak ada pun, ada yang dah tak ada family pun, mereka tetap doakan kita. Kita kena percaya benda tu and then kita sendiri pun kena berdoa untuk diorang juga. Okay. And then lastly, meniru untuk berjaya. Okay, meniru untuk berjaya ni macam mana? Kita meniru orang yang berjaya. Contohnya macam, okay, kita tengok kawan kita. Setiap sem dapat deanlist. Macam mesti kita pun nak juga, betul tak? Kalau dia boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Mak saya selalu pesan, kalau orang boleh berjaya, kenapa kita tak boleh berjaya? Macam tu lah. So,
kita kena tukar mindset, kita kena percaya kat diri sendiri yang kita boleh berjaya. So tu je daripada saya hari ni. Alright, thank you Nurul Maisara, 3 tips untuk berjaya. Thank you so much. Kalau you boleh tengok dari segi penampilan yang menarik, intonasi suara yang menarik, ada isi dan moral of you punya talk. Okay, you pick one name, Nurul Maisara. Saya pick Nur Atira. Okay, Nur Atira ada. Saya Bunda. Okay, go Nur Atira. Thank you dia. Thank you Maisara. Welcome Bunda. Bunda nampak kamera. Muka tak keluar lagi. Tak tahulah kawan-kawan nampak ke tak. Kalau Bunda tak nampak lagi. Kawan-kawan nampak tak? Maisara nampak muka dia? Ni Nur Atira. Oh, Nur Atira Osman. Nur Atira? Okay. Okay, nampak dah muka. Okay. Okay, go Nur. 2 minit daripada sekarang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Osman. Saya dari Fakulti Kejuruteraan Awam. Hari ini saya ingin memberikan sedikit motivasi tentang motivasi seorang pelajar. Tak kisahlah pelajar universiti ataupun pelajar sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Motivasi, apa yang kita tahu, motivasi untuk seorang pelajar ni adalah sangat penting dan ia mesti diterapkan dalam diri seorang pelajar tersebut. Jadi ini juga adalah untuk seorang pelajar tu sentiasa kekal bersemangat tau dalam menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab ada setengah pelajar yang merasa kurang motivasi dalam diri mereka dan ada setengah pelajar juga merasa cepat berputus asa ataupun rasa malas dalam diri. Kadang kata-kata motivasi yang sudah diterapkan dalam diri mereka pun tidak bertahan dengan lama oleh sebab pelajar tu mengambil ringan tentang perkara-perkara dalam pembelajaran tersebut. Jadi di sini apa yang saya perlu tekankan adalah motivasi ni adalah sangat penting dalam diri seorang pelajar. Contoh motivasi yang boleh kita terapkan dalam diri yang pertama adalah seorang pelajar tu kena kurangkan penyakit malas dalam diri. Apa yang kita tahu penyakit malas ni sangat bahaya. Contoh situasi bila ada setengah pelajar tersebut menangguhkan assignment atau tugasan pada hari tersebut dan menangguhkan untuk hari esoknya dan seterusnya mereka tak akan lakukan tugasan tersebut. Jadi penyakit malas ni adalah sangat bahaya. Apa yang saya perlu tekankan adalah ubahlah sikap penyakit malas ni dan tukar dan lebihkan sikap rajin dalam diri untuk membuat setiap tugasan yang diberi oleh guru-guru ataupun pensyarah. Okey, yang kedua, kita mesti kekal positif. Sebab apa? Sebab ada setengah pelajar universiti ataupun yang mengambil diploma ataupun degree dan sebagainya, dia sangat memikirkan tentang faktor kejaya masa hadapan. Contoh bila masa hadapan mereka tidak akan dapat pekerjaan yang sama dengan apa yang mereka ceburi masa mereka sedang belajar tersebut. Jadi kita mestilah kekal positif dan janganlah berfikir ke arah tersebut. Apa yang kita perlu buat adalah teruskan semangat dalam pembelajaran, percaya pada diri dan jangan cepat berputus asa dan jangan cepat memikirkan ke arah negatif tersebut. Kita kena fikir bahawa pada masa akan datang kita akan dapat
rezeki yang lain ataupun kita kena percaya juga pada diri. Jangan bersikap negatif seperti itu. Jadi itu sahaja daripada saya. Thank you so much Nur Atira. Dari segi isi yang menarik, tips yang menarik yang kawan-kawan boleh guna motivasi seorang pelajar. Maksudnya tip-tip. So Bonda harap motivasi ni pun juga ada ke dalam diri Atira sendiri supaya sentiasa cemerlang, sentiasa bermotivasi. Okay. Atira nak pick up siapa? Syairah Farha. Okay, thank you so much Atira. Mana Syairah Farha, ada tak? Saya Bonda. Okay, Atira dah pilih awak. Okay, terus present. Thank you Atira. Nampak tak Bonda? Okay, nampak? Terus. Hello and Assalamualaikum. 2 minit sekarang ya. Nama saya Nusyairah Farha dari Fakulti Kejuruteraan Awam. Hari ini saya nak cakap pasal cabaran student masa nak sambung study. Salah satu cabaran yang saya nak cakap ni, student ni dia mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Sebab dia mudah terpengaruh ni, ada student ni dia bebas. Dia macam dia dia bebas nak pilih mana-mana je dia nak kawan. So nanti bila dia bebas nak pilih kawan tu, dia akan pilih kawan yang tak elok perangai dia. So nanti dia akan ikut perangai dia yang tak elok, macam pergi kelab ke, ambil dadah ke, lepak malam-malam. So nanti bila dia lama-lama bergaul dengan kawan-kawan dia yang tak elok yang perangai dia ni, nanti study dia semakin menurun, adab dan akhlak pun semakin rosak. Salah satu sebab kenapa dia bebas pilih, ada student ni dia takut dia tak ada kawan. Nanti dia takut seorang-seorang, so dia pilih je mana-mana yang dia nak kawan. Yang kat sini saya nak pesan, kalau circle kita kecil pun tak apa, asalkan kita ni dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Kalau circle kita ni besar pun dikelilingi orang yang tak berbaik pun tak guna juga. So kat sini saya nak pesan, jangan takut kalau tak ada kawan. Kita kena ingat balik niat asal kita, kenapa kita nak sambung study. First kita nak sambung study ni sebab kita nak banggakan ibu dan ayah kita. Lepas tu nak graduate dengan keputusan yang bagus, nak dapat kerja yang bagus, sebab kita nak balas jasa dorang. Sebab ibu bapa ni dia dah didik kita dari kecil sampai besar. Lepas tu diorang ni dah korbankan masa, duit untuk kita sambung belajar. Sekian daripada saya. Thank you so much Farha, kos yang menarik. Mula tengok ada nilai moral yang menarik, motivasi, intonasi suara yang menarik. Okay, seterusnya awak nak pick siapa? Dia siapa sekejap siapa yang belum Aisyah Syahbudin. Aisyah Syahbudin ada? Ada Bonda. Sekejap Okay, terus Aisyah. Thank you Farha. Bonda nampak tak? Muka tak keluar juga. Tak tahulah kata apa dah keluar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Syahbudin. Saya dari Fakulti Kejuruteraan Kimia. Hari ni saya nak cerita pasal mindset tu penting dalam menjalani kehidupan seharian. Mindset ni dia macam, bagi saya lah, mindset ni adalah satu input and badan kita. Aisyah tajuk macam Denny juga mindset. Lebih kurang lah. Tapi ni dari point of view saya lah. Okay, thank you. Okay, go. Okay, mindset ni penting.
kalau kita mindset kita negatif, so nanti apa-apa yang kita buat, apa-apa yang kita jalani kehidupan kita semua tak jadi. Sebab bagi saya mindset ni adalah satu input and bila badan kita proses and output tu adalah hasil apa yang badan kita proses. Kalau kita bagi mindset kita negatif, nanti kita punya badan pun akan react macam sedih semua tu, nanti kita punya effort tu apa yang kita jalani kehidupan kita tu macam semua tak kena macam tu. Lepas tu kalau nak dapat mindset yang positif, kita kena selalu motivate kita. Kita kena kenal diri kita. Kita kena tahu kita punya kekuatan, kita punya kelemahan diri kita. Lepas tu kalau kita tahu kelemahan diri kita, kita kena fokus kat situ. Tak adalah fokus sampai kita lupakan kekuatan diri kita. Tapi kita fokuskan kat kelemahan kita untuk improve kita punya kelemahan tu untuk menjadi sesuatu kekuatan dalam diri kita. Lepas tu apa-apa pun dalam kehidupan kita, kita kena yakin pada diri kita. Even orang cakap buruk pun apa-apa pasal kita, jangan biarkan kata-kata diorang tu rosakkan kita punya positivity dalam diri kita tu, mindset kita tu. Lepas tu kan biasa kalau dalam hidup ni macam-macam cabaran yang kita akan hadapi. Contoh kalau kita as student, mesti kita akan macam down kalau kita rasa subjek ni susah, semua tu kita macam tak boleh nak print subjek tu. So kita kena cari jalan untuk macam mana kita nak improve kita dalam subjek tu. Contoh macam tanya kawan, tanya cikgu, buat latihan semua tu. Lepas tu bila main, dia senang je, simple je, macam apa-apa yang kita buat dalam hidup, mindset tu paling penting. Tu je dari saya. Terima kasih. Okay, thank you so much. Topik yang menarik. Isi yang menarik ada pengajaran orang Mersing ni kan. Awak tanah mak awak tu tanah minyak ke tak? Bunda ada kawan dekat Mersing, kat kota, tanah-tanah dia tu tapak rumah ke semua ada minyak. Bakal jutawan. Mami, semua orang kat rumah ke? Tak semua orang ni kat rumah. Kan Aisyah? Apa benda? Mami dia kerja. Tapak rumah dekat Mersing tu ada minyak tak? Tak tahu. Masa bakal jutawan. Okay, thank you so much Aisyah. Okay, next person. Panggil Aisyah Adnan. Aisyah Adnan. Dia nak pilih nama sama je. Okay, Tak, dia request saya. So panggil dia. Oh, okay. Terus Aisyah Adnan, 2 minit sekarang buka gambar kan. Bonda boleh dengar kan? Okay, dengar jelas. Okay, ada kan? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Aisyah binti Adnan daripada Fakulti Kejuruteraan Kimia dan tajuk yang ingin saya sampaikan pada petang ni ialah usaha itu tangga kejayaan. Okey, jadi macam kita tahu, kita selalu dengar ungkapan ni yang orang selalu cakap yang usaha itu merupakan kunci untuk kita berjaya. Jadi kita kena tahu kenapa usaha ni sangat penting dalam membantu kita dalam mencapai kejayaan ni. Okey, kalau kita tak ada usaha, dia macam mustahil untuk kita berjaya. Sebab apa? Usaha ni dia macam satu proses yang kita sendiri buat untuk kita dapat apa yang kita nak tu. Contohlah yang paling simple untuk bagi semua orang faham, dekat sekolah kita guru besar kita ataupun pengetua dia akan invite seorang motivator ni untuk datang sekolah kita bagi ceramah dekat kita semua kan. Okey, dia ada satu time ni yang motivator ni dia akan keluarkan terkeping duit, tak kisahlah berapa duit tu, RM5 ke RM10 ke daripada poket dia orang, and then motivator tu dia akan tanya dekat kita semua, nak duit ni tak? And then of course lah yang murid-murid ni dia akan cakap nak duit tu kan. Tak ada. Dia macam yelah memang nak lah sebab duit tu duit free. Mestilah semua orang nak kan. Okay, tapi motivator tu dia akan still tanya kita lagi. Nak duit ni tak? Nak duit tak? Sampailah ada seorang murid ni dia akan bangun daripada tempat duduk dia orang tu and then dia pergi dekat motivator tu dah ambil duit tu sendiri.
Jadi macam tu lah, dia sebenarnya motivator ni dia bukannya nak dengar apa yang jawapan yang kita bagi tu. Dia nak tengok apa yang kita buat untuk kita dapatkan duit tu. Okay, jadi dalam hal ni macam tu lah usaha. Usaha ni dia macam kalau kita tak buat apa-apa, dia macam kalau kita tak buat apa-apa, jadi macam kita takkan dapat apa yang kita nak tu. Okay, dia macam apa yang kita nak tu mesti ada something yang kita buat. Macam tu lah yang dimaksudkan dengan usaha. Kita nak benda tu, tapi kalau kita tak buat apa-apa memang kita takkan dapat lah. Semua orang boleh cakap nak tu, nak ni, tapi kalau kita tak ada usaha, benda tu hanya jadi angan-angan kita je. Jadi seperti yang kita tahu, kita sebagai orang Islam, apa yang kita kena pegang dalam diri kita ialah doa. Doa ni dia sangat penting sebab doa ni merupakan senjata bagi orang Islam. Kalau kita nak buat apa-apa, mesti kita kena berdoa dulu. Macam contoh sebelum nak jawab ujian ke, contoh macam nak main game ke, sebab selalu orang yang main game dalam turnamen besar, contoh MPL, contoh dalam kumpulan Todak, diorang sebelum main game tu diorang akan berdoa dulu. Jadi doa ni tak kisah kita nak belajar ke, nak main game ke. Jadi better kita mulakan dengan doa dulu. Jadi seterusnya ialah dengan istiqomah. Okay, istiqomah ni dia juga penting untuk kita menjayakan sesuatu usaha. Sebab kita tahu istiqomah ni dia bermaksud tetap dan berterusan dalam melakukan sesuatu perkara. Jadi kalau kita dah buat satu benda tu, kita kena make sure benda tu berterusan je, tak boleh stop langsung. Sebab kalau kita stop, nanti benda tu dia akan jadi macam janggal and then kita akan rasa macam malas. Jadi kalau kita dah berusaha buat satu benda tu, kita kena keep maintain buat benda tu and jadikan dia sebagai satu habit. Jadi macam kita dah terbiasa. And then last sekali ialah tawakal. Bila kita dah berusaha buat satu benda tu, and then kita kena tawakal. Sebab tawakal ni macam kita berserah kepada Allah dalam menentukan segala perkara setelah kita berusaha. Jadi macam itulah. Itulah apa yang saya nak sampaikan. Usaha tu penting. Okey, usaha. Terima kasih. Thank you Aisyah. Usaha tangga kejayaan. Kalau boleh tengok banyak tips-tips yang tu, tapi kan Bonda tertarik dengan you punya binatang tu. Binatang? Apa tu? Ni mesti kaki gamers juga ni. Apa nama game yang awak sebut tadi tu? Mobile Legends Mobile Legends. Hey, anak-anak sekarang ni main berdoa untuk bermain game. Tak apalah, alhamdulillah. Semoga game-game tu tak adalah gambar-gambar kartun yang tu seksi or so on. Alright, you pick one name. Siti Nurain. Siti Nurain, are you there? Ada Bonda, ada. Okay, go Siti Nurain. Thank you Aisyah. Bonda nampak ke? Belum buka buku kan? Dah buka. Kawan-kawan lagi nampak buku tu tak? Dia keluar masuk. Nampak weh. Okay. Hello? Boleh dengar kan? Saya dengar terus 2 minit sekarang. Okay. Assalamualaikum. Saya Siti Nurain binti Muhammad Kamal dari Fakulti Kejuruteraan Kimia. Okay, tajuk saya hari ni ialah tidak ramai kawan bukan penghalang untuk kita bahagia. Apa yang saya nak masukkan lah dekat sini bahagian ni tak terletak pada jumlah ataupun kuantiti rakan-rakan ataupun mana-mana kenalan yang kita ada. Kita bukannya nak tengok kuantiti tapi kita kena tengok kualiti. Macam kalau ramai kawan sekalipun tapi kalau membawa kita ke arah negatif tak bagus juga sebenarnya. Lebih baik ada sedikit kawan tapi bawa kita ke arah positif. Apa yang nak saya sampaikan, tak semualah orang yang kita kenal tu jahat ke apa kan. Cuma kita nak kawan tu biarlah pilih yang betul-betul yang ikhlas nak kawan dengan kita lah. Bukannya semata-mata macam nak ambil kesempatan ataupun macam cakap buruk pasal kita kat orang lain. Tak pun tikar belakang lah nak senang cerita lah. Tak pun kita janganlah juga janganlah macam rasa sedih ke murung sebab mikirkan tak siapa macam tak nak kawan dengan kita. Mesti ada seorang dua yang ikhlas dengan kita tau. Macam ada yang selalu dengan kita ke, tak pun macam kalau buat assignment ke sesama ke, buat kerja ke, mesti ada.
Macam kawan macam tu lah, macam kita boleh panggil macam sahabat tau. Tak kira susah senang mesti diorang akan ada dengan kita. Kita juga macam janganlah takut lah, jangan takut. Sebab perasaan tu macam membuatkan kita tak yakin lah untuk nak teruskan kehidupan, tak pun dia akan menjejaskan lah masa depan kita. Kalau rasa macam sunyi pun sebab seorang kan, tapi sunyi tu macam hanya perasaan je dalam hati kita, dia tak sebabkan dengan faktor-faktor lah. Saya rasa macam itu je lah. Maksudnya kalau pengertian daripada Ain ni adalah quality kan, bukan quantity. That's what's important. Kadang-kadang kalau kita tengok dalam Facebook ke Insta ke Twitter ramai follower kan, kita tak tahu dia tu kawan dengan quantity ke atau quality. Okay, alright, thank you so much Siti Norain. Next, you nak pilih siapa? Umarul Sidki Yep. Ada juga ada juga pilih awak Umarul. Tadi Bonda pilih awak tak nak. Okay, go. Boleh dengar suara saya ke slow? Okay, jelas. Mana muka awak? Buka muka. Saya pakai kamera phone je sebab boleh. Okay, jelas. Jadi so saya Umar Rizki bin Ismail dari Fakulti Kejuruteraan Kimia, dan tajuk syarahan pendek saya atau syarahan ringkas saya adalah kegagalan akademik bukanlah bermakna gagal selamanya. Jadi saya mulakan dengan ramai di kalangan masyarakat kita yang fikir bahawa kalau gagal kat sekolah atau gagal SPM sebagai contohnya, kita akan gagal selamanya tau. And diburukkan lagi dengan beberapa golongan manusia yang suka membawang atau suka bergosip, mengumpat dan sebagainya kan. Dan yelah, dia orang suka compare kan result anak kan, macam mungkin dia kata, Minah kau tengok anak Maznah tu, anak aku dapat straight A tapi anak dia tak gagal SPM, nanti macam mana lah masa depan anak dia kan. So perkara macam tu tak elok lah, tak betul. Kerana seperti yang kita semua patut ingat, rezeki tu masing-masing. Setiap orang rezeki dia lain-lain. Ada orang mungkin berjaya dalam akademik tapi gagal di luar. Dia berjaya SPM, straight A SPM, tapi end up nanti dah besar dia gagal. Mungkin sebagai contoh dia gagal daripada segi adab, tak hormat orang tua, kurang ajar dan sebagainya. And ada juga orang mungkin dia gagal SPM, gagal universiti, tak dapat dekan, tapi end up ada rezeki, dia berjaya, hidup senang, alhamdulillah. Itu sebagai contohnya kata rezeki lah. Kalau nak ambil contoh, kita tak payah nak ambil contoh jauh-jauh, tak payah nak ambil Mark Zuckerberg, tak payah nak ambil Bill Gates, kita ambil je yang dalam Malaysia. Sebagai contohnya Datuk Alif Shukri. Datuk Alif Shukri, untuk siapa yang tak tahu, dia sendiri merupakan lepasan SPM repeat setahu saya. Dia ambil SPM 2 kali. First tu dia gagal, second tu dia lulus cukup-cukup Lepas tu kira macam memang lepasan SPM dia tak berapa cantik lah. Dan dia usaha bisnes dia daripada berniaga kat pasar malam, dan kemudian tengoklah sampai sekarang alhamdulillah dah besar dah empire bisnes kosmetik dia. Atau kita ambil contoh yang lain, Syekh Motta Al-Bahri. Untuk sesiapa yang tak kenal dia merupakan orang ke-18, tak silap saya, orang ke-18 yang paling kaya di Malaysia lah. Dan dia pun sama, dia tak silap saya, dia drop out, dia berhenti sekolah time dia form 4 ke form 5 macam tu, sebab family dia tak mampu nak tanggung dia punya yuran pengajian dia. So apa yang saya nak cakap kat sini, bukanlah saya nak kata belajar tu tak penting, bukanlah saya nak kata tak payah pergi sekolah seperti beberapa influencer kat luar sana yang cakap tak payah pergi sekolah macam tu kan. Saya tak nak cakap macam tu sebab benda tu tak elok lah kan. Tapi apa yang saya cuba sampaikan adalah kalau gagal dalam akademik dan sebagainya, tak dapat 4 flat, tak dapat 3.5 pointer ke atas, tak perlu bersedih sebab rezeki Allah SWT tu luas. Mungkin kita tak berjaya kat sekolah, mungkin kita tak berjaya kat universiti, tapi kita berjaya dalam bisnes, mana tahu. Kita gagal dalam akademik, orang fikir kita takkan berjaya, kita tak ada masa depan. Tapi last kita berjaya, manalah tahu. Sebab yelah apa orang kata, kita tak sangka kan, siapa sangka someone ni boleh jadi macam tu. So saya kita tak berjaya kat sini, mungkin kita akan berjaya kat sana. So saya ambil petik sikit kata-kata daripada Albert Einstein. Dia kata if you judge a fish by its ability to climb a tree, then it will think its whole life stupid. So kita bayangkan seperti kita kumpulkan gajah, monyet, ikan dengan kucing. Lepas tu kita cakap dengan dia, okay, untuk buat ujian yang adil,
kita buat ujian panjat pokok. Dah sasar lah yang menang ujian tu kucing dengan monyet, habis tu ikan dengan gajah tak menang. Adakah itu mana ikan dengan gajah bodoh kan? Tak, mana macam tu. Ikan kalau letak ujian berenang confirm dia menang. Gajah kalau letak ujian siapa paling berat confirm dia menang. So ceritanya macam tu lah. Semua orang hebat dalam bidang tertentu. Jadi akhir kata daripada saya, kejayaan itu luas. Lagi luas daripada laut, lagi luas daripada alam semesta kita. Rezeki Allah tu luas. Itu yang saya cuba sampaikan. Itu saja daripada saya. Okey, Alhamdulillah penerangan isi yang bagus, penerangan mantap, ada conclusion penutupan yang bagus, motivasi pun ada, nilai motivasi pun ada. Jadi kegagalan tu bukan bermaksud gagal selamanya. Dan Bunda harap apa yang awak cakap ni awak self talk juga untuk diri awak sendiri. Betul? Umar sikit untuk diri sendiri juga. Walaupun kita bukan dalam geng-geng kawan-kawan yang dekan, tapi kita target pointer kita 3 point, kita still study, insya-Allah masa depan kita akan, sebab semua orang ni ada bakat tertentu kan, betul tak Umarul? Bakat kita ni berbeza-beza Allah bagi kita kan. Okay, you pick one name. Betul. One name, Umarul pilih satu nama. Apa lagi yang belum saya Nasuha Najiha lah. Betul, dia belum lagi tu. Nur Nasuha. You wonder sekejap. Okay, thank you Umarul sikit. Okay, Nasuha go. Nampak yang muka saya? Okay, dah keluar. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nasuha Najah binti Muhammad Syamsani. Saya student dari Fakulti Pengurusan Perniagaan. Tajuk motivasi saya ini ialah berkaitan dengan sayangi dan hargai diri sendiri. Kenapa saya pilih tajuk ni? Sebab saya rasa sayang diri sendiri ni dapat kurangkan risiko untuk dapat masalah macam depression atau apa-apalah masalah yang berkaitan dengan perasaan ataupun mental. So semua orang boleh cakap dia sayang diri sendiri kan. Tapi orang tahu ke apa maksudnya sayang diri sendiri ni? So bagi saya maksudnya kita utamakan kesihatan kita, tak kira dari segi mental, fizikal ataupun rohani. Ada setengah orang dia cakap orang yang sayang diri sendiri ni macam pentingkan diri. Sebab kalau boleh dia nak buat baik dengan semua orang. Semua orang memanglah semua orang ada mindset nak letak diri dia sebagai orang yang baik. Tak siapa nak jadi jahat. Tapi yang selalu jadinya bila kita terlalu fokus untuk senangkan orang lain. Tapi dalam masa yang sama kita macam tak rasa senang, kita tak happy, kita rasa macam tak dihargai. So sayang hargai diri sendiri ni bukanlah satu sifat yang pentingkan diri ataupun ego. Kalaulah ada orang macam kawan ke atau siapa-siapa yang paksa kita buat something yang kita rasa tak selesa, kita tak suka, ataupun kita sendiri yang paksa diri kita buat sesuatu untuk kepentingan orang lain, untuk orang lain punya benefits. Tapi bagi saya kan, kalau saya dalam situasi macam tu, saya rasa macam saya tak respect, saya tak hormat diri saya sendiri sebab kita fokus untuk benefit orang lain. Tapi kita macam mana? So, kita kena yakinkan diri kita kalau cakap tak boleh, tak nak tu tak salah. Bukan sebab kita selfish ke apa, tapi kita ada nilai diri. So kalau kita dah boleh pupuk sifat sayang diri sendiri tu, kita takkanlah letak diri kita dalam situasi yang kita berbelah bagi, kita nak stand untuk diri sendiri ataupun orang lain. Bukannya kita kena fikir positif setiap hari, setiap masa. Tak cakap macam tu. It's normal dalam satu masa tu kita rasa macam kita sedih ke, kita down, kita rasa tak motivated, tak apa. Tapi satu masa tu kita kena juga bangun and fokus untuk future, fokus untuk kelebihan diri dan juga fokus untuk orang yang kita sayang ataupun macam family lah especially. So nak cakap yang hargai diri sendiri, sayang diri sendiri penting untuk kehidupan yang lebih baik. Sebab kalau kita dah boleh terima diri kita hidup dengan baik lah. Tak adalah kita macam fikir negatif pasal orang lain, pasal diri sendiri. So just in case lah tak ada orang bagi tahu korang tu dia kan, saya nak cakap yang kita kena letak diri kita ni sebagai keutamaan untuk rasa dihargai. Tak kisahlah orang cakap kita ni selfish ke apa ke, just biarkan dan teruskan apa yang korang buat tu. Apa lagi?
biarlah kita ni sayang diri sendiri sebab diri kita, bukan sebab orang yang suka kita tu cakap dia suka kita sebab kita ada sifat yang baik. Tapi sebenarnya kita yang kena terima diri kita. Semua orang tak perfect. Saya sendiri pun tak perfect. So saya ada baik buruk sendiri dan kalau kita boleh terima benda tu, everything will be okay lah. So itu je dari saya. Okay, thank you so much Nur Nasuha. Okay, perkongsian baik, sayangi diri, kan, motivasi dia adalah sayangi diri dan pentingkan diri sendiri dahulu. Okay, Bunda suka yang part ni contoh kan, kalau kita tengah belajar ke dekat kampus kan, tengah study, tiba-tiba kawan panggil, jom kita keluar sekejap tapi kita tengah study ni. Macam mana kita nak tolak sebab kita tahu esok kita nak test ke apa, kita tolak dia macam baik lah. Alamak, tak keluar lagi lepak-lepak, kau nak pergi lepak mana? Kalau kau nak pergi Starbucks ke apa, aku kirim boleh lah? Kirim lah. Kalau dia kata nak kirim boleh lah, aku balik lambat tak apa, okey je. Maksudnya kita still ada communicate dengan dia tapi kita tolak dengan cara yang baik. Betul tak Naswa? Betul ada. Jangan, kadang-kadang ada orang tak sayang diri, dia sentiasa nak jaga hati orang sampai lupa tentang diri dia. And then diri dia yang tak bagus, assignment dia tak siap, duduk tolong orang je. Tolong orang betul-betul dah lah dia punya tak. Okey. Kena gaji-gaji dengan lagu Bunga Cinta Lestari. Sayangi aku tu. Lagu untuk diri sendiri. Alright. Naswa pick one name. Kita ada 8 orang lagi. Saya pilih Nurdiana. Okay, Nurdiana. Thank you Naswa. Nurdiana ada? Ya, saya Bunda. Okay, go Diana. 2 minit daripada sekarang. Boleh nampak tak? Muka tak buka lagi kan ya? Dah tekan tapi okey. Oh, muka tak nak keluar? Dah tekan. Okey dah. Okay dah. Okay, go. Okay, nama saya Nurdiana binti Rashidi daripada Fakulti Pengurusan Perniagaan. Tajuk untuk motivasi saya hari ini adalah asas kecemerlangan ataupun rahsia dalam seseorang itu berjaya. Pertama sekali, banyak rahsia dekat di sebalik kejayaan, lain orang lain cara. So ini daripada saya punya point of view. Pertama sekali, kita mestilah tetapkan pendirian ataupun matlamat dalam diri sendiri ataupun kena selalu motivate diri sendiri. Contohnya macam saya selalu cakap saya belajar ni untuk nak banggakan ibu bapa and nak jadi orang yang berilmu. So daripada situ hari-hari saya fikir saya masuk kelas ni nak jadi orang yang berilmu semua tu. Sebab tanpa kita motivatekan diri sendiri, diri kita akan jadi malas dan hidup ni akan tak terurus. Sebab motivasi dia membolehkan diri kita untuk jadi lebih semangat dalam lakukan sesuatu. Lepas tu yang keduanya, saya akan sediakan jadual ataupun to-do list yang senang untuk kita ikut, and benda tu mestilah sesuai dengan diri sendiri. Sebab contoh macam tulis dalam notebook ataupun kalau saya tulis dalam telefon, dalam apps reminder sebab selalu on phone kan and tak tengok buku. Sebab kalau tulis kat buku pun selalu terlepas apa-apa nak buat. So tulis dalam telefon senang, tengok apa kerja perlu buat and then benda tu tak tertangguh. And lastly, adalah bertekad dan berusaha dan ada usaha. Contohnya jangan buat kerja separuh jalan ataupun last minute. Sebab kalau kita buat kerja last minute ataupun tangguh hari-hari, benda tu akan jadi lebih banyak and kerja akan makin bertambah. And daripada situ kita akan jadi tak terurus nak siapkan. Saya rasa setakat tu saja daripada saya.
banyak lagi rahsia yang boleh dicontohi untuk menuju kejayaan. Terima kasih. Okay, thank you Diana atas kecemerlangan yang menarik. Okay, itu adalah antara tips-tips yang Diana dah sharing each other. Boleh percaya sikap-sikap Diana tu yang tidak bertangguh tu dia boleh melayakkan diri dia dekan ANC and so on. Pointer yang bagus. Jadi tipsnya adalah ikut apa yang dia telah terangkan sebentar tadi. Okay, isi yang bagus, ada motivasi. Cuma nampak macam malu-malu lagi Okay, Diana pick one name. Saya pilih Elina Balkis. Okay, Elina Balkis ada? Ada bunda. Okay, thank you Diana. Okay, ni tadi Umaru Sidki, buku, bunda pun nampak ada buku. Bunda ada buku apa, Syed Mokhtar Al-Bukhari. Okay, terusnya Eliana. Gelap sikit bunda. Okay, cantik je, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Elina Balkis binti Muhammad Ramzan. Saya dari Fakulti Kejuruteraan Kimia. Hari ni saya tak nak cakap banyak, saya just nak bagi semangat dekat siapa-siapa yang struggle dengan ODL ni. Seperti yang kita ketahui, ODL ni tak semua orang boleh nak mengharungi dia sebab ada yang tak mampu, ada yang tak mampu dari segi mental, dari segi kewangan. Dari segi kewangan tu sebagai contoh, tak mampu nak beli laptop, tak pun kena share device. So, saya rasa siapa yang boleh mengharungi ODL dengan pelbagai ujian ni dia memang kuat, saya memang salute. So saya just nak cakap jangan pernah give up dengan apa yang terjadi. Just go with the flow. Just go with the flow. Kita kena teruskan selagi kita mampu dengan pembelajaran ni. InsyaAllah ODL ni tak lama pun, perlahan-lahan kita akan sampai dekat fasa yang dulu balik. So kalau kita teruskan sampai penghujungnya, kita takkan tahu yang kita ni sebenarnya boleh sampai dekat tahap tu. Kita takkan tahu yang kita ni sebenarnya mampu, cuma awal-awal tu je kita cepat give up. So semua orang pun mesti akan lalui liku-liku kehidupan. So dari situ, kalau contoh kita jatuh, macam mana nak bagi contoh? Kalau kita ada masalah ke apa-apa, macam zaman sekarang ni, fasa sekarang ni, kita ni fasa memilih kawan. So dari situ kita tahu yang kita ni ada kawan yang backstab ke, ada kawan yang tak lamdu muka, ada kawan yang tolong kita susah senang. So dari situ kita boleh tahulah. Lepas tu apa-apa pun jangan compare kita dengan siapa-siapa. Sebab bila kita start comparing each other, kita akan mula rasa demotivated. Tapi kalau kita nampak orang tu lagi pandai, so apa kita kena buat? Kita kena study lah, janganlah malas. Macam yang sebelum-sebelum ni ramai diorang mention kan, jangan malas apa semua. Bila nampak kawan kita tu dekan, kita kenalah belajar juga. Janganlah duduk baring main TikTok apa semua. So macam mana kita nak dapat dekan juga? Lepas tu jangan compare, kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Bila kita compare, kita itulah start demotivated. Demotivated tu macam dia ni pandai lah. Lepas tu tak ada usaha. Tak ada usaha macam mana kita nak pandai juga? So lain orang, lain rezeki dia, lain cara dia mengharungi dia. So apa-apa pun, I wish you all the best during online ni. Jangan give up. Good luck. Okay, thank you bunda. Okay, thank you kata-kata positif daripada Elina, isi yang bagus, personality yang bagus, sentiasa senyum, dia bagi talk kat orang. Okay, ada orang nak volunteer selepas Elina. Azira, Nur Azira. Bila saya bunda. Okay, go. 2 minit sekarang, laju 6.54 dah maghrib ni. Laju sikit. Sekejap. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Madam and rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Azira Yani binti Razali dari Fakulti Pengurusan Perniagaan. Hari ini saya akan kongsikan tentang 3 tips untuk kita tidak mudah untuk berputus asa. Untuk tajuk motivasi kepada seorang pelajar dan kepada kehidupan. Okey, yang pertama adalah kita hendaklah bina sikap positif. Contohnya
contoh kita rasa macam pelajaran kita asyik tak masuk kan, susah nak faham bila pensyarah cakap and nak putus asa. Solutionnya adalah kita perlu cakap atau fikir benda yang positif. Mungkin sekarang kita rasa malas, susah nak faham, tapi jangan give up and cakap benda positif. Contohnya, mungkin sekarang kita susah nak belajar, tapi Allah akan mudahkan urusan kita pada masa kita degree atau masa alam pekerjaan nanti. Dan banyakkan bersabar, berdamping dengan orang yang positif dan berjaya. Contoh kalau kita berdamping dengan orang yang negatif, kita akan terikut-ikut dengan perangai dia. Instead kita perlulah sama-sama saling mengingati antara satu sama lain supaya jangan give up. Okey, yang kedua adalah belajar untuk berubah dan belajar dari kesilapan. Jangan kita asyik reda dengan keputusan tanpa berusaha untuk berubah atau buat yang lebih baik untuk masa hadapan. Jadikan kegagalan itu sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik dan perbaiki diri. Kerana kegagalan itu bukanlah selama-lamanya. Semua bermula daripada diri sendiri untuk menentukan masa hadapan dan hidup awak. Yang ketiga adalah banyakkan bersabar dan banyak berdoa. Kejayaan tak datang bergolek, maka sentiasalah bersabar, tekun dan usaha untuk mendapatkan sesuatu itu. Setiap rezeki orang adalah berbeza. Mungkin awak dah cuba banyak kali untuk belajar, tapi kawan awak cuba 2-3 kali je dah berjaya. Apa yang awak perlu buatkan adalah jangan biarkan fikiran awak terganggu dengan benda-benda macam tu. Macam contohnya awak cakap, dia senang je dapat markah tinggi. Saya dah study banyak-banyak pun markah rendah. Apa yang saya selalu cakap kat diri saya bila saya dapat markah rendah berbanding kawan-kawan saya cakap mungkin dia berusaha lebih daripada saya yang saya tak nampak dan dia deserve untuk dapat markah itu. Dan bermakna saya tak cukup lagi usaha, sebab itu Allah tak nak bagi saya punya markah yang saya nak. Itulah apa yang saya fikirkan bila saya dapat markah yang rendah. Jadi saya tak begitu sedih dan jadikan itu sebagai motivasi diri. Tiada orang yang lahir-lahir boleh jadi CEO, boleh jadi ketua, dapat markah tinggi, dapat kerja bagus tanpa berusaha. Dan sentiasa tidak putus asa. Apa yang saya nak sampaikan pada hari ini adalah lebih banyak kita berusaha dan berdoa, lebih banyak tenaga dan masa kita korbankan, maka awak akan dapat lebih kejayaan memuas dan terbaik. Itu saja. Sekian, terima kasih. Okay, Alhamdulillah Azira, perkongsian menarik. Maksudnya 3 tips jangan putus asa. Usaha. Tak berjaya pun usaha lagi. Okay, banyak orang berjaya adalah orang yang tak pernah berputus asa. Alright, mudah harap Azira dan kawan-kawan pun macam tu. Okay, boleh pick up name lah. Nurul Afikah. Nurul Afikah Syahira ada? Tak ada. Yusradini? Yusradini ada? Yusradini ada? Yusradini pun tak datang Muhammad Syamirul? Muhammad Syamirul? Muhammad Syamirul tak ada Noelina Balkis? Saya dah lah Bonda. Noelina Balkis Muhammad Ramdan? Oh, Noelina dah. Awak tajuk apa tadi? Yang kata semangat ODL tu. Bunda tertanda kat siapa ni? Bunda tertanda kat Elisha. Alisha dah? Nur Elisha Saipul? Terbalik ni. Nur Elisha Saipul ada? Tak ada juga. Yang ni semua tak datang Okay, Bonda ulang nama Bonda dah tak kosong yang tak datang. Ada siapa yang belum presenter tak? Saya Bonda. Nur Atira. Tadi kan Bonda dah sebut dah. Ada 2 Atira. Atira seorang lagi dah. Awak seorang belum. Bonda tak sebut sini. Orang tu dah Nur Atira Uthman. Awak yang belum. Nur Atira Muhammad Ali. Go. Okay. Cepat 1 minit dah nak maghrib lah.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adira binti Muhammad Ali dari Fakulti Kejuruteraan Awam. Okey, hari ini saya akan memberikan motivasi tentang keyakinan diri. Seperti yang kita ketahui, pelajar universiti ini perlukan keyakinan diri yang tinggi. Selain untuk bercakap, keyakinan diri juga diperlukan untuk mencuba sesuatu yang baru. Sebagai contoh, pelajar uni masa kini sangat menggunakan gadget dengan sangat kerap. Mereka menggunakan gadget azan. Sekejap dia tengah azan. Ni awak seorang je. Guys, tunggu sekejap Ada yang berbuka puasa ke? Yang berbuka puasa boleh buka puasa. Ya. Azan. Okay, amin amin ya rabbal alamin. Okay, yang tak hadir Syafiq Daniel tak ada masalah Atuk meninggal dunia. Tapi Zazmi, Nurul Afika, Yusradini dan Syamirul, rakan-rakan tu boleh sampaikan kat dia orang untuk present next week Okay, betul tak? Zazmi, Yusradini, Syamirul. Next week Nurul Afika. Nurul Afika dah? Dengan Nurul Afika. Okay? Alright, terus Nurul Atirah. Okay, saya sambung pelajar dia lebihkan guna gadget mereka untuk bermain game ataupun melayari aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan juga TikTok. Perkara ini sering dianggap negatif sebab kita macam membazir masa. Tapi sebagai pelajar kita patut berfikir dari sudut yang positif. Sebagai contohnya kalau macam bermain game, selain seperti kita tahu sekarang ada bidang e-sport. Jadi dalam bermain game sesaja tu mereka juga boleh mengasah skill mereka, kemudian mungkin mengikuti skrim dan tour untuk mencabar diri mereka mencuba sesuatu yang baru. Selain itu macam kalau selalunya kita online, selalunya kita guna WhatsApp, Instagram, kita juga boleh gunakan aplikasi-aplikasi itu untuk menceburi macam bisnes online. Kalau macam bisnes online ni kita dapat mengisi masa kita dengan baik. Kita juga boleh mendapatkan income tanpa perlu meminta duit daripada ibu bapa. Dan selain itu juga kita juga akan dapat meningkatkan keyakinan kita dalam berkomunikasi dengan orang untuk mencari pelanggan supaya bisnes kita berjalan dengan lancar. So dekat sini saya nak cakap bahawa yang
sebagai seorang pelajar ni, kita perlu mencuba suatu perkara yang baru untuk meningkatkan keyakinan diri, dan keyakinan diri ni tak semestinya hanya kepada bercakap tetapi juga kepada perkara-perkara seperti menaikkan potensi diri. Alright, thank you so much Nur Atira. Dalam last pun tak ready lagi Okay, again thank you untuk 11 orang yang stay dengan Nur Atira punya presenter sebab kita pun dah hujung masa dah maghrib. Thank you so much. Assalamualaikum semua. Okay, mana yang pelajar-pelajar dapat result cemerlang tu nanti Bunda akan call Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Jangan lupa sunatkan solat maghrib. Bye. Terima kasih Bunda. Okay, bye. Jumpa lagi. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Okay, Umarul. Jangan lupa solat maghrib. Okay, Adam semua, Umarul, Farha, Danish, Atika, Adam, Rabili, thank you so much. Bye. Bye-bye. Say bye-bye. Bye.